Kisah yang pertama pada malam ini adalah mengenai siapa Apek yang saya jumpa tadi. Kisahnya berbunyi begini. Kalau dengar orang atau rakan-rakan sendiri bercerita kisah hantu, saya kebiasaannya menjadi pendengar saja. Jarang saya menyampuk atau tumpang sekaki. Saya kurang percaya dengan cerita-cerita hantu. Selama 35 tahun hidup, belum pernah saya jumpa dengan makhluk yang digambarkan berwajah buruk, bodoh, menyeramkan dan macam-macam lagi rupa yang menakutkan. Namun, pengalaman yang berlaku beberapa tahun lalu betul-betul merubah segala tanggapan saya tentang kewujudan makhluk halus ini. Saya bekerja sebagai pegawai pemasaran dengan sebuah syarikat swasta. Tugas ini menuntut saya menjelajah ke serata pelosok negeri untuk tempoh beberapa hari. Satu hari, saya diamanahkan berjumpa pelanggan syarikat kami di sekitar Muar Johor selama 4 hari di sana. Saya memilih untuk menginap di sebuah hotel 3 bintang. Saya suka hotel ni kerana lokasinya di tengah bandar. Selepas mendaftar masuk, saya diberikan bilik di tingkat 9. Pada siangnya, tiada apa-apa yang berlaku. Lebih kurang pukul 8 malam, saya tinggalkan bilik untuk keluar makan malam. Saya pulang semula ke hotel sekitar pukul 10.30 malam. Namun apabila melangkah keluar dari lift menuju ke bilik, tiba-tiba saya terasa seram. Kerap kali sudah saya menginap di merata hotel, tapi ini pertama kali saya terasa sangat berlainan. Nak pula suasana hotel tersebut begitu sunyi. Pelanggan yang menginap tak ramai. Barangkali mungkin disebabkan hujung minggu lah kan. Semasa berjalan dari lift menuju ke bilik yang terletak di bahagian hujung, tiba-tiba hidung saya terhidu bau yang kurang enak. Nak kata busuk, tak juga, tapi baunya agak tengik. Keadaan tu sedikit sebanyak membuatkan saya terasa sedikit seram. Jadi saya pun laju berjalan menuju ke bilik. Buat saya lagi cuak, saya tak nampak pelanggan lain yang menginap satu tingkat dengan aras bilik saya yang memang sunyi sepi lah. Jadi saya teruskan melangkah. Hanya 2-3 langkah nak sampai ke pintu bilik, saya menjerit. Terperanjat betul saya dibuatnya. Tiba-tiba saja pintu sebuah bilik berhadapan bilik saya terbuka sebelum keluar seorang apek tua. "Aduh, Apek, hai, you bikin saya terkejut saja," kata saya tergiling-giling sambil tangan mengurut dada. Jantung saya bagaikan mau tercabut. Memang saya betul-betul terperanjat bila lelaki Cina berusia lingkungan dalam 70 tahun tu tiba-tiba je keluar. Apek tu hanya tersenyum mendengar kata-kata saya. Langsung tidak ada perkataan keluar dari mulutnya. Apek tadi melangkah perlahan menuju ke lift. Tidak menunggu, saya terus masuk ke dalam bilik. Kali ini saya terasa sedikit lega lah. Sekurang-kurangnya ada orang lain searas dengan bilik saya. Tak adalah rasa seram sangat. Jadi saya pun melayan televisyen yang terpasang. Namun tiada rancangan yang menarik minat saya. Jadi saya padamkan televisyen lalu berbaring di atas katil. Lampu bilik saya padam sebelum hanya membiarkan lampu bilik air saja yang terpasang. Jadi lampu dimalap lah kan. Sebelum melelapkan mata, saya layari laman sosial Facebook. Tiba-tiba telinga saya menangkap bunyi sesuatu.
Jadi saya pasang telinga. Bunyinya tak ubah seperti guli yang dilepaskan ke lantai lalu melantun-lantun. Bunyi macam guli lah kan. Bunyi tu begitu rancak sekali. Hei, anak siapa pula lah main guli tengah-tengah malam ni? Saya berkata dalam hati. Sambil menggeleng kepala, saya terpandang lantai bilik. Tiba-tiba saya rasa seram sejuk. Saya rasa macam tak sedap hati. Hai, bilik aku ni berkapet. Mesti bilik atas pun sama. Macam mana guli boleh melantun? Fikiran saya seolah-olah baru sedar dengan apa yang terjadi. Saya makin terasa seram sejuk. Gelisah juga dibuatnya. Memang terasa seperti ada sesuatu yang tak kena dengan hotel tersebut. Pun begitu, saya cuba tak ambil pusing. Malas nak fikir apa yang bukan-bukan lah. Jadi saya pejamkan mata cuba untuk tidur. Entah bila saya terlelap, saya pun tak pasti. Jadi tiba-tiba saya terjaga daripada tidur. Lena saya terganggu dek kerana bunyi bising tersebut. Apabila diamati, bunyi itu seperti satu dengkuran yang kuat. Dia lebih kurang macam ni. Tapi bukan seperti dengkuran manusia yang tengah tidur nyenyak. Bunyi tersebut tak ubah seperti bunyi seekor lembu yang disembelih atau bunyi manusia yang sedang sesak nafas. Ada kalanya bunyi seperti orang sedang mengerang kesakitan. Saya lihat jam di telefon bimbit. Sudah hampir pukul 1 pagi. Bunyi tadi masih belum berhenti sehingga sukar saya nak melelapkan mata semula. Jadi saya pun bangun, duduk atas katil sambil mengesan arah datangnya bunyi tadi. Macam dari bilik apek depan ni, bisik hati saya. 15 minit berlalu. Bunyi itu pun masih kuat bergema. Langsung tak berhenti. Disebabkan tak tahan, saya lantas bangun keluar dari bilik. Uncle? Uncle? Ujar saya dengan suara sedikit tinggi mengejutkan penghuni dalamnya. Tak ada sebarang jawapan pun. Sebaliknya bunyi tadi makin kuat dan rancak pula. Dan bergema bunyi dia. Kali ini saya dengar dengan lebih jelas. Suaranya makin kasar. Bila diamati betul-betul, saya terasa bunyi itu seperti seseorang sedang dalam kesusahan. Macam ada masalah sedang dihadapi penghuni bilik tersebut. Jadi, lantas saya buat keputusan turun ke lobi menuju ke bahagian pendaftaran. Depan kaunter pendaftaran, tiada seorang staf pun di situ. Jadi saya perhatikan sekeliling. Hanya seorang pengawal keselamatan yang duduk atas kerusi depan pintu masuk tu. Itu pun kepalanya tersengguk-sengguk, mungkin menahan mengantuk lah. Menyedari kehadiran saya, dia cepat-cepat bangun berdiri. Ya cik, ada pun cik? Soalnya berjalan datang ke arah saya. Siapa yang duduk depan bilik saya tu? Depan bilik 9.4. Bunyi bising semacam. Mula-mula dengar macam berdengkur. Lepas tu bila lama-lama macam ada masalah pula. Saya dah ketuk bilik dia banyak kali, tapi tak ada yang sahut. Tadi masa balik dari makan, tak silap saya, depan bilik saya tu ada apek tua. Ada tersempat dengan dia tak? Adu saya pada pengawal keselamatan tu. Jadi pengawal keselamatan tu kemudiannya memanggil seorang staf yang rupanya di dalam sebuah bilik di belakang kaunter pendaftaran.
Perkara sama saya ceritakan kepada staf wanita tu. Saat tu Mukanya saya tengok sedikit berubah, macam ada sesuatu yang tak kena. Encik, sebenarnya tingkat encik duduk tak ada pelanggan lain. Memang encik seorang saja, jawab staf yang bertugas tu. Hah? Tak mungkin lah. Saya memang nampak Apik tu keluar dari bilik tu, kata saya. Aras encik tu memang tak ada siapa duduk. Encik seorang saja, ulang staf tersebut sekali lagi. Serta-merta badan saya terasa seram sejuk. Bulu roma saya meremang. Habis, siapa Apik yang saya jumpa tadi? Siapa pula yang berdengkur dalam bilik tersebut? Saya mula tertanya-tanya pada diri sendiri. Pengawal keselamatan cuba menenangkan saya. Dia mengajak saya duduk di sofa lobi hotel. Cik, sebenarnya dah ramai yang kena sakat macam ni. Itulah nak cakap pun susah lah cik. Kami sendiri tak tahu dari mana datangnya benda ni. Dulu okey je, tapi sejak setahun lalu kerap pula benda ni jadi. Dedahnya kepada saya. Katanya lagi, kejadian paling terbaru sebelum saya ialah kira-kira 3 bulan lalu. Waktu tu pelanggan bukan disakat seperti saya. Sebaliknya pelanggan tersebut ternampak seorang lelaki Cina tua berjalan menembusi dinding. InsyaAllah. Mendengar cerita tersebut memang buat saya lagi kecut perut lah. Balik ke bilik? Memang tak lah. Selepas tu saya buat keputusan untuk tidur atas sofa di lobi hotel saja. Walaupun pihak hotel menawarkan saya bilik lain, saya tak nak tanggung risiko. Dibuatnya nanti dia datang baring sebelah saya atas katil. Lagi kacau dibuatnya. Esoknya saya terus keluar dari hotel tersebut dan bermalam di hotel lain. Mujurlah lepas tu sewa hotel lain tak ada kena sakat lagi. Pengalaman ni diceritakan oleh Sufian Tarmizi daripada Kuala Lumpur. Sekian, terima kasih. Kisah yang kedua ni bertajuk Misteri Malam Bulan Perbani Muda. Kisah ni dah lebih 10 tahun berlaku, namun masih saya ingat hingga kini. Ketika tu saya pulang ke kampung di Sabak Bernam, Selangor. Salah satu aktiviti yang saya gemari bila pulang ke kampung ialah memancing. Saya ingat lagi kejadian aneh malam tu. Ketika tu musim air pasang perbani dari bulan mengambang penuh. Aku boleh terangkan tentang air pasang perbani. Selalunya pada malam begitu, hasil memancing biasanya lumayan. Tak perlu ke tengah laut. Memancing di gigi air pun dah cukup. Itulah masa yang saya suka, katanya. Walaupun ombak dan angin agak kuat daripada biasa, ikan senang sangkut. Malam tu, saya memancing bersama sepupu di pantai berhampiran kampung kami. Tapi kami rasa pelik. Malam tu tak seperti malam-malam air pasang perbani bulan muda sebelumnya. Dah dekat 3 jam kami memancing, namun langsung tak ada hasil. Daripada pukul 9 malam hingga dekat pukul 12 malam kami dekat situ, tetap hampa. Tak ada seekor ikan pun yang mengena. Ketika sedang asyik memancing tu, kami lihat dari jauh ada seorang lelaki menghampiri kami. Dia mengalas beg besar. Setelah hampir berjarak 10 kaki dari kami dan 3 kaki dari gigi air, dia pun berhenti. Tanpa berkata apa-apa, lelaki itu memandang ke laut. Terima kasih, Tuan Tulip. Memancing ke bang? Saya menyapanya. Lelaki itu
diam aja, tak jawab. Oh bang, mancing ke? Sepupu saya pula menyapa dengan suara yang sedikit kuat lah. Lelaki itu menoleh, namun masih membisu. Dia sekadar menggelengkan kepala. Kalau tak mau mancing, buat apa dia ke dekat situ lah kan? Lelaki itu tetap diam. Dia menuju ke arah laut, lalu mendepakan kedua belah tangannya luas-luas. Pelik juga, saya lihat gelagatnya tu. Mungkin dia mendepa tangan untuk merasakan angin laut yang lebih kuat daripada biasa. Lelaki bertopi itu hanya merenung ke laut. Jauh dan tajam renungannya. Tiba-tiba, Astaghfirullahalazim, sepupu saya beristighfar. Serta-merta dia mengajak saya meninggalkan tempat tu. Saya yang kehairanan bertanya, kenapa? Sepupu tu separuh berbisik menyuruh saya memerhatikan lelaki tu. Cuba kau tengok. Tengok. Ada yang tak kena. Kau perhatikan lelaki tu betul-betul, bisik sepupu saya. Saya terus memerhati dan akhirnya baru saya perasan tidak ada sebarang kesan tapak kaki lelaki itu di atas pasir. Tidak menunggu lama, kami berdua terus beredar dari situ. Beberapa tapak melangkah, sepupu saya menoleh ke arah lelaki berkenaan. Tapi lelaki tadi dah tak ada. Gaib begitu saja. Jadi kami terus lari macam tak cukup tanah. Biasalah dah jumpa benda macam tu kan. Rupa-rupanya malam tu di pantai kampung sebelah ada kisah yang sama juga. Seorang pemancing dihampiri seorang wanita muda yang mendukung anaknya menggunakan kain batik. Apabila ditanya, wanita tu diam, tak menjawab. Hanya memandang ke arah laut. Wanita tu kemudiannya menunjuk ke arah laut sebelum dua belah tangannya dibuka seluas-luas. Tangan dia sama aksinya dengan apa yang kami lihat pada lelaki misteri itu. Yang membuatkan gempar adalah kerana bekas laluan wanita itu juga tidak meninggalkan jejak. Kakinya tidak menjejak ke pasir pantai. Sebelum tu, dah banyak kejadian bot pancung yang karam dipukul ombak besar ketika angin kuat. Ramai yang terkorban masa tu. Kebanyakan kejadian bot pancung karam tu berlaku ketika malam pasang perbani bulan muda. Waktu tu juga angin dan ombak kuat di laut. Adakah semuanya berlaku secara kebetulan? Keesokan paginya, beberapa orang penduduk menemui mayat seorang lelaki bersama bagnya di pantai tempat saya dan sepupu memancing malam tu. Manakala di kampung sebelah pula, ditemui mayat seorang wanita muda bersama anak kecil yang terikat di badannya. Masya Allah. Setelah pulang semula ke rumah, melalui berita di televisyen, saya mendapat tahu bahawa malam semasa saya dan sepupu mancing, sebenarnya ada sebuah bot pancung karam. Bot yang membawa pendatang asing tanpa izin atau parti pulang ke Indonesia tu karam beberapa batu nautika bertentangan pantai kami mancing. Saya tertanya-tanya lah, siapa lelaki yang menghampiri saya dan sepupu ketika kami memancing tu? Satu pula wanita bersama anak kecil yang didukung yang ditemui oleh seorang pemancing pada malam yang sama tu. Adakah mereka antara mangsa bot pancung yang lemas? Adakah kehadiran mereka malam tu ingin memberitahu apa sebenarnya yang berlaku di tengah laut ketika itu? Wallahualam. Hanya Tuhan saja yang tahu. Sekian. Kisah yang ketiga ni bertajuk Mereka Dibunuh
kemudian pulang untuk membalas dendam. Benarkah orang yang telah mati boleh muncul kembali untuk membalas dendam? Kali ini kita lihat dari sudut entiti yang wujud kerana enggan meninggalkan seseorang. Pada pertengahan tahun 2001, berlaku satu tragedi pembunuhan seorang gadis remaja di Melaka. Untuk pengetahuan anda, suatu senja seminggu selepas kejadian tersebut, seorang pemuda bernama Razin telah melalui satu kejadian aneh. Kata Razin, senja tu ketika menunggang motosikal, dia terdengar jeritan meminta tolong dari arah belukar tempat pelajar berkenaan diperkosa dan dibunuh. Dia segera membentikan motosikalnya dan memasang telinga. Benar, jelas di telinganya suara seorang gadis menjerit dan merayu supaya dia tidak diapa-apakan. Bukan itu saja, si gadis kemudian memanggil Razin dan meminta dia menolongnya. Apa lagi, tak tunggu lama, Razin terus meninggalkan belukar tersebut. Pukul 12.30 malam beberapa hari kemudian, seorang pemuda bersama Khairul pula melalui pengalaman menakutkan. Sewaktu menunggang motosikalnya, Khairul yang baru pulang dari Teluk Mas melihat ada seorang gadis berdiri di tepi belukar berkenaan. Gadis tersebut memakai seragam sekolah, di lehernya terlilit tali berwarna hitam, sama dengan warna tali beg yang digunakan oleh si penjenayah untuk membunuhnya. Suara dari jelmaan siapakah yang didengar serta dilihat oleh dua pemuda tadi? Okey, bagi para pengkaji paranormal, itu bukannya hantu atau roh. Ia sebaliknya jelmaan tenaga emosi mangsa atau ulang tayang insiden pembunuhan yang telah terrakam pada objek-objek di sekelilingnya. Entiti boleh muncul kerana dua sebab. Pertama, si mati terlalu sayangkan seseorang, misalnya kekasih, sahabat dan keluarga. Contoh, jelmaan isteri yang sering pulang ke rumah untuk menjenguk suami dan anak-anak. Yang kedua, akibat benci dan dendam yang amat sangat. Inilah yang sering berlaku dalam kes-kes pembunuhan. Kalau entiti pertama hadir dengan cara yang baik, entiti kedua dalam keadaan menggerunkan. Ini kerana si mati terlalu marah, berdendam serta menuntut agar kematiannya mendapat pembelaan. Sekarang saya ingin memberikan anda satu contoh yang lebih jelas. Pada pertengahan 1991, penduduk kampung Berangan 6, Melaka, gempar dengan jelmaan mayat seorang gadis bernama Maisarah. Diceritakan kepada saya, Maisarah sering menjelma di sekitar kampung tu, khususnya di tempat menunggu bas dan kilang tempatnya bekerja. Siapakah Maisarah? Dia gadis yang baik dan mencintai teman lelakinya hingga sanggup menyerahkan segala-galanya. Malangnya, habis madu, sepah dibuang. Lelaki itu bukan sekadar mempermainkannya, malah hendak menghadiahkan Maisarah kepada sahabatnya pula. Maisarah kecewa, lantas membunuh diri dengan meminum racun. Dikatakan dia meninggal dalam keadaan berbadan dua. Lebih malang, keluarga Maisarah enggan menuntut mayatnya. Jenazah gadis itu kemudian dikebumikan oleh keluarga angkatnya dan berlangsung dalam hujan lebat serta ribut petir. Sejak itulah jelmaan Maisarah sering muncul di kampung tersebut. Bagaimana pula dengan lelaki yang mempermainkannya itu?
Saya diberitahu otak lelaki itu telah pun mereng kerana tak tahan diganggu oleh jelmaan Maisarah yang datang untuk membalas dendam. Bagaimanapun, dua kisah tadi tidak seaneh misteri yang melingkari pembunuhan seorang gadis bernama Rafizah Razali, 14 tahun, di kampung Lebu Bentong, Pahang pada senja 25 Februari 2001. Cerita ni agak panjang lah, tapi saya akan ringkaskannya supaya mudah difahami. Untuk pengetahuan anda, malam tu adik-beradik Rafizah mencarinya di sekitar belukar tempat menunggu bas berhampiran kampungnya. Ini kerana Rafizah yang menaiki bas ekspres dari Kuala Lumpur bersama guru dan kawan-kawannya sudah berjanji akan turun dekat situ. Tapi masa kakaknya Razita, 16 tahun, datang menjemput, Rafizah tak kelihatan. Malam tu ketika sedang mencari Rafizah, Razita tiba-tiba dirasuk. Dalam keadaan tidak sedarkan diri, Razita memberitahu bahawa dirinya kesejukan dan meminta maaf kepada seluruh ahli keluarga kerana sebentar lagi dia akan pergi jauh. Masya Allah. Razita juga menceritakan bahawa dia telah dipukul, dipijak dan lehernya dipulas oleh seorang lelaki yang ditemui di warung berhampiran tempat menunggu bas berkenaan. Gadis tersebut juga menyuruh adik-beradiknya mencari di sebuah bukit berhampiran. Selepas tu, Razita sedar kembali dan tidak tahu apa yang telah berlaku kepada dirinya. Cukup pelik, operasi mencari yang dilakukan pagi esoknya menemui mayat Rafizah betul-betul di tempat yang dikatakan oleh Razita semasa dirasuk. Dia ditemui tertiarap, dan lebih aneh, kecederaan parah yang dialaminya sama seperti yang diceritakan oleh Razita. Bagaimana ini terjadi? Menurut Razita, malam tu sebelum tidak sedarkan diri, dia terasa bahunya ditepuk seseorang dari arah belakang, diikuti dengan suara Rafizah memberi salam. Assalamualaikum. Apabila Razita menoleh, dia melihat kelibat adiknya tu. Sejurus selepas itulah dia tak sedarkan diri dan suara yang keluar dari mulutnya sama dengan suara arwah Rafizah. Malah dia membahasakan dirinya Ebar, iaitu nama gelaran arwah adiknya tu. Misteri apakah yang berlaku? Bagaimana Rafizah boleh muncul dalam diri kakaknya? Adakah ini yang disebut pengkaji sebagai krisis apprehension, kebetulan, korin atau halusinasi? Untuk maklumat anda juga, kejadian-kejadian misteri seperti ini sebenarnya banyak direkodkan berlaku di luar negara. Kebanyakannya dalam kejadian pembunuhan dan hukuman mati terhadap seseorang yang mendakwa dirinya tak bersalah. Anda juga boleh membacanya dalam kes-kes sumpahan dan balas dendam terhadap kekejaman yang dilakukan oleh penjajah kulit putih terhadap masyarakat orang asal Aborigin di Australia dan Red Indian di benua Amerika. Adakah semua itu hanya kebetulan saja? Sekian. Okey, kisah yang seterusnya bertajuk Makhluk Apa Yang Menghuni Jalan Jentayu. Kisah seram memang dianggap kisah mengarut bagi sesetengah orang. Tapi bagi saya, gangguan jin ni memang wujud. Saya sendiri pernah mengalami kejadian seram disakat makhluk sebegini. Beberapa tahun lalu, lebih kurang pukul 12 malam, saya sekeluarga dari rumah ibu di kampung Bukit Jambul, Pendang, bergerak pulang ke rumah kami yang terletak di Taman Mesra Ria Fasa 1
Untuk pulang ke rumah, kami perlu melalui jalan Jentayu yang terletak di pendalaman daerah Kuala Muda, Yan. Jalan Jentayu merupakan laluan yang menghubungkan ke jalan utama untuk ke Jenyang. Ni di Kedah ni ya. Ketika sampai di jalan Jentayu, suasana sunyi, sepi dan gelap gelita. Kiri kanannya hanya dikelilingi kebun getah, ladang sawit dan semak samun. Jalan tu tidak sesibuk jalan raya di bandar Kedah. Maklumlah, ia hanya jalan kampung. Hanya dua kenderaan saja melalui jalan tu dan berselisih dengan kami di waktu lewat malam begitu. Ya, betul, mesti gelap. Sebelum bergerak pulang, ibu sudah berpesan agar saya pulang awal sebab saya turut bawa anak yang masih kecil. Jadi saya tak indahkan sangat pesanan ibu. Apa nak ditakutkan, kata saya. Selama ni kami selalu balik lewat juga. Dah banyak kali dan tak ada apa-apa pun yang berlaku. Oh, action Namun malam tu sudah nasib saya akan terkena. Semasa sampai di jalan Jentayu, saya lihat jam pada dashboard kereta yang dipandu suami. Sudah pukul 2 pagi. Saya pula sedang cuba menahan mata daripada tertidur. Kalau tidak, kesian suami memandu seorang diri tanpa teman. Untuk menghilangkan bosan, saya berbual dengan dia. 2 orang anak kami, seorang lelaki dan seorang perempuan pula, sedang enak dibuai mimpi di kerusi belakang. Sedang leka berbual, tiba-tiba suami bersuara. Apa benda ni? Macam langgar ular sawa yang besar je, kata suami. Dia tengah-tengah bawa kereta tu, tiba-tiba gedung, gedung. Dia kata, macam langgar ular sawa je lah. Saya pun terasa juga. Kereta kancil kami bergoyang seperti membelah sesuatu yang terbentang di tengah jalan. Suami lantas memberhentikan kereta di tepi jalan. Dia menurunkan cermin dan memandang ke belakang melalui samar-samar cahaya lampu brek. Suami memerhati sekitar. Tak ada apa-apa pun, kata suami. Kami meneruskan perjalanan dan selamat sampai ke rumah. Masa tu mata dah mengantuk dan letih. Terus kami laburkan badan ke atas katil untuk tidur. Tapi saya tak boleh tidur. Anak bongsu asyik merengek hingga saya terpaksa mendodoikan dia. Dalam keadaan menahan mengantuk tu, tiba-tiba mata saya terpaku. Antara percaya dengan tidak, saya nampak kelibat lembaga hitam melintasi tingkap, bergerak ke kiri kanan, bagaikan seorang pencuri mencari ruang untuk menyelusup masuk ke dalam rumah. Saya diamkan diri dan terus memerhati. Tetapi kurang seminit kemudian, sekali lagi saya terkejut. Kali ini bagaikan mimpi ngeri. Jelas di mata saya, sehelai kain kafan berwarna putih melayang di bawah pintu, berpintal-pintal seperti tali yang panjang, menerjah masuk ke dalam rumah dan terus membelit tengkuk anak sulung yang berusia 6 tahun yang tidur di bawah tak jauh dari saya. Waktu tu seluruh tubuh saya menggetar. Ya Allah, apa ni? Bulu roma meremang dan terpacak. Saya jadi kaku, tak mampu berbuat apa-apa. Saya kuatkan semangat, beranikan diri. Jika tidak, sesuatu yang buruk boleh menimpa anak saya. Bertambah panik apabila melihat muka anak saya semakin pucat, seolah-olah tiada darah yang mengalir. Mungkin disebabkan keadaan anak, tiba-tiba saya perasan
berani muncul. Yang penting adalah keselamatan anak lelaki saya tu. Waktu tu mau saja saya menarik kain kafan tu keluar daripada tengkuk anak saya. Dalam keadaan cemas tu, saya bertempik, "Abang, cepat bangun! Anak kita dia jadi mayat!" Tempik saya dengan suara Pak Halilintar. Suami yang terkejut sebab saya bertempik terus bangun dan bertanya, "Allahu Akbar!" Serta-merta juga saya lihat kain kafan yang melilit leher tadi terungkai dan melayang laju keluar melalui bawah pintu seperti mana sewaktu masuk tadi. Saya masih menggeletar sambil memangku anak bongsu saya. "Ya Allah, anakku! Ya Allah, anakku!" Suami pula terus mendapatkan anak sulung. Mulut suami saya tak henti-henti membaca ayat-ayat Al-Quran sambil tangannya mengusap-ngusap kepala anak saya. Alhamdulillah, selepas tu anak saya kembali sedar. Lewat pagi tu saya menangis sambil berpelukan antara satu sama lain. "Ya Allah, mujurlah sebelum saya belum tidur masa tu. Kalau tidak, entah bagaimana nasib anak saya masa tu." Hati saya kuat mengatakan apa yang berlaku ada kaitan dengan apa yang dilanggar suami di Jalan Jentayu tadi. Esoknya bila saya masuk ke pejabat, apa yang menimpa keluarga kami, saya ceritakan kepada rakan-rakan sekerja. Ada yang mengatakan memang jalan yang kami lalui itu keras. Dah ramai pengguna yang disakat apabila melalui jalan tersebut. Tapi ada juga yang tak percaya dengan cerita saya. Katanya saya ni mengarut. Mana ada, kami dah lama lalu, tak ada apa-apa pun, ujar salah seorang rakan saya tu. Saya diam ajalah tanpa membalas. Malas saya nak bercerita kalau orang tak percaya. Tak lama kemudian, saya mendengar cerita salah seorang pekerja di bangunan tempat saya bertugas turut mengalami kejadian yang sama. Menurut ceritanya, kereta yang dinaiki mereka sekeluarga terlanggar ranting kayu yang besar. Padahal, semasa memandu, tak kelihatan pun sebarang objek atas jalan. Lepas terlanggar, suaminya turut untuk memantau keadaan di bawah kereta. Tapi apabila rakan saya teringat kejadian yang menimpa saya, cepat-cepat dia mengajak suaminya beredar. Katanya kejadian tu berlaku awal lagi, sekitar pukul 9 malam. Tapi paling membuatkan saya nak tergelak apabila mengetahui rakan sekerja yang sebelum ni tak percaya dengan cerita saya turut disakat ketika melalui Jalan Jentayu. Lebih kurang pukul 6 pagi cerita tu. Kereta yang dipandu rakan saya tu pecah gearbox akibat terlanggar anjing hitam. Tapi bila anaknya keluar kereta menjenguk ke bawah dan mencari di kawasan sekitar, tak ada pun bangkai anjing yang dilanggarnya tu. Jadi apa yang dilanggarnya tu? Rakan saya tak tahu dan saya sendiri pun tak tahu makhluk apakah yang menghuni di Jalan Jentayu. Sejak kejadian tu juga saya tidak lagi berani balik di tengah malam, apatah lagi apabila terpaksa melalui Jalan Jentayu. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan kongsikan kisah yang terakhir pada malam ni, ya. Kisah ni bertajuk Perempuan Tanpa Kepala di Hospital Perak. Hospital di mana? Nanti kita layan dulu kisah ni. Angin malam menceroboh masuk dari tingkap yang ternganga luas, lalu menghembus ke tubuh Haji Muhammad Yassin Haji Abu Bakar yang terlantar di atas katil. Kesejukannya menampar kulit. Lalu Haji Yassin menarik selimutnya.
Ya Allah, sejuk. Dia memejamkan mata yang masih belum juga mengantuk. Walaupun sudah merangkak ke pukul 12.20 pagi, puas mengiring ke kiri, Haji Yasin kali ke kanan, namun masih tidak dapat tidur. Haji Yasin membuka matanya semula dan dia terkejut sebaik terpandang seorang wanita berpakaian serba putih perlahan-lahan masuk dari tingkap yang terbuka luas lalu menghampiri katilnya. Jururawat ke? Dia mengagak. Tapi Haji Yasin cuba bangkit, namun tubuhnya seolah-olah telah diikat pada katil. Wanita tersebut terus mara ke arahnya yang masih terpaku. Sebelum masuk dari celah tirai yang terbuka, lalu berhenti kira-kira semeter saja dari Haji Yasin. Suasana sunyi. Kedinginan malam tu menambahkan lagi ketakutan yang telah membalut perasaan Haji Yasin. Masa seakan terhenti. Assalamualaikum. Haji Yasin menyapa wanita tu, tapi tak ada jawapan. Assalamualaikum. Dia memberi salam sekali lagi selepas sapaan pertama tidak dijawab. Tak perlu bagi salam. Saya bukannya Islam, jawab wanita tu dengan suara lembut. Haji Yasin terdiam. Dia memandang wanita yang berpakaian serba putih tu dari atas ke bawah, sambil mulut terkumat kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dia ingin bertanya banyak perkara, tapi bibirnya tidak mampu dibuka. Selepas lebih seminit berlaku, tapi wanita tu masih tidak berganjak. Haji Yasin menutup matanya semula. Dadanya berdebar. Inikah wanita misteri berpakaian putih yang selalu diceritakan orang? Soalnya sendirian. Haji Yasin pernah mendengar kisah wanita berbaju putih yang kerap berlegar di hospital tersebut. Sejak dibuka beberapa bulan lalu, ada pesakit dan kaki tangan hospital menyebarkan cerita mereka diganggu kejadian-kejadian yang menakutkan. Ada yang mendengar wanita menyanyi dan mendodoikan anak. Tidak kurang juga melihat seseorang tanpa kepala merayau-rayau di tempat gelap. Salah satunya yang dihebohkan ialah mengenai wanita berbaju putih tanpa kepala dan tubuhnya terawang-awang. Yang berdiri di hadapannya itu Haji Yasin memejamkan matanya rapat-rapat dan membaca ayat-ayat suci. Kini dia yakin akan kebenaran cerita-cerita yang dihebohkan orang. Selepas lama memejamkan mata, akhirnya keyakinan datang semula. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, Haji Yasin membuka mata. Dia memandang sekeliling, lalu mengurut dada. Wanita tanpa kepala itu dah gaib. Alhamdulillah, dia mengucap syukur. Esoknya, awal pagi lagi, Haji Yasin sudah berkemas. Dengan hanya berkain sarung, Haji Yasin meninggalkan hospital tersebut. Biarpun cuba dihalang oleh pihak hospital kerana penyakit kencing manis dan jantungnya agak kritikal, tapi Haji Yasin tetap berkeras. Hei, duduk kuat ni lagi bahaya. Silap-silap saya meninggal terkejutkan benda tu. Bukan sebab sakit jantung, kata Haji Yasin selepas menceritakan apa yang disaksikannya malam tu. Walaupun kawasan tersebut sudah dipulihkan dan tiada lagi gangguan-gangguan menakutkan, tapi Haji Yasin berharap itulah
kali terakhir dia bermalam di wad hospital berkenaan? Di hospital manakah kejadian ini berlaku? Biarlah ia menjadi rahsia. Nanti ramai pula yang enggan ke hospital tersebut. Lebih baik jangan cerita di hospital mana. Sekian, terima kasih.